Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya Ustaz Azmi Mustaqim panggil kita pada malam ini kepada penimang barisan dan kuasa pada fungsi surah pemimpin masyarakat rentan yang kembali sekalian. Sekolah Alhamdulillah bersama kita gunakan sebagai maghrib berjemaah sebentar tadi pengumuman bagi Taman Najibnya tarikh 15 dan 10 pukul 2 petang hingga 6 petang tenaga nasional berhad sama untuk bekalan pada 15 bulan 10 Kamis 2 hingga 6 petang tujuan maintenance work iaitu pada Taman Najibnya dan juga berhampiran perhatian. Surat ini dihantar kepada saya untuk diumumkan kepada yang duduk di Taman Najibnya. Pada 10 bulan 10 satu kuliah subuh yang dipimpin oleh Ustaz Syukri bin Samsudin kita sekap Imam Nawawi. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 7 pagi kita selepas kuliah kelas berjanji yang dipimpin oleh kepada Imam Dokanai dan Usman. Siapa yang ingin bersama-sama untuk berjanji ini boleh datang selepas kuliah subuh yang 7 pagi, antara 7 ke 7:20 pagi. Dan pada 10 yang bulan 10 juga selepas maghrib yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Suada bin Mahmud kitab Bayan Al-Nufus. Dan pada 11 dan 10 Pak Rehan kuliah subuh yang kepada Ustaz Haji Nasir Insya Al-Quran dan Tajwid. Dan pada 12 dan 10 kuliah selepas maghrib yang dipimpin pada Ustaz Syukri bin Rahman Hadis 40. Pada 13 dan 10 Selasa untuk kaum muslimah jam 3 petang yang dipimpin oleh Ustazah Sanya bin Salim kitab Manhaj Fiqh. Dan 14 dan 10 di Labu selepas maghrib dipimpin oleh Ustaz Haji Sarudin Bibira kitab Hidayah Hidayatul Salikin Muslimin dan Muslimah di Bangladesh. Sekian sesudah itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Ustaz meneruskan setelah kita pada malam ini. InsyaAllah sampai muka surah 13 perenggan tengah. Syekh Ibn Abbad rahimullah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min wadil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghanina bi halalin haramin siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr Ya Ahad Ya Samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya ittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'ilullah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhim ala dunya. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita bulan ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di amal masa, insyaAllah, untuk lagi barakah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 13. Siapa yang ada kitab boleh muka surat 13, insyaAllah. Bab masih lagi juzuk pertama, iaitu Sairus Salikin kita. Iaitu masih lagi mukadimah. Mukadimah menyatakan kelebihan ilmu, dan dalam mukadimah ini ada 4 fasa. Tengok muka surat 13 perenggan yang kedua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kata Syekh Ibnu Abbad rahimallahu taala di dalam syarah Hikam, ia naqal daripada Ibnu Athaillah rahimallahu taala, i'lam an ilmu hasma taqarrar fil kitabil azizi was sunnah innamal muradu bihil ilmu nafi'u allazi tuqarinu minuhu khasyatu wa taqtanifuhu makhafah. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama, fatabayyana anna al-khasyata tulazimu ilma, wa fuhima min hadza anna al-ulama innama hum min ahli al-khasyati, wa kazalika qawluhu ta'ala wa qala allazina utul ilma warasihuna fil ilmi wa qul rabbi zidni ilma, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal malaikatu la tada'u ajnihataha li talibil ilm, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi takaffallahu ta'ala birizqih innamal muradu bi'ilmihi fihi zil mawadini ilmu nafi'. Dan kata Syekh Ibnu Abbad rahimahullah ta'ala dalam syarah Hikam, ia nakal daripada Imam At-Tahillah rahimahullah ta'ala, yang bermaksud artinya ketahuilah olehmu bahawasanya kelebihan ilmu yang berulang-ulang disebut di dalam Quran yang aziz, yakni yang mulia, dan di dalam hadis Nabi SAW, hanya sesungguhnya yang dimaksudkan dengan dia itu iaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala, dan melengkapi akan dia itu haibah kepada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 28, artinya hanya saja mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu iaitu daripada hambanya yang ulama. Maka menyatakan ia akan bahawasanya takut itu melazimkan akan ilmu, dan difaham daripada ini bahawa ulama itu hanya saja mereka itulah yang takut akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 80, artinya dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 7, artinya mereka yang mahir di dalam ilmu.
Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 114, artinya kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu wahai Tuhanku akan ilmu. Dan demikian lagi sabda Nabi SAW yang artinya bahwasanya segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya itu kerana membesarkan orang yang menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW yang artinya ulama itu mempusakai akan anbiya. Dan sabda Nabi SAW yang artinya orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui, yakni menjamin oleh Allah Ta'ala dengan rezekinya. Maka hanya sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, itu iaitu semuanya dikhendaki dengan dia, itu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan di dalam akhirat. Panjang tuan-tuan, berpusing-pusing, betul. Dia nak diringkaskan, ya, diceritakan sini. Ilmu memang diulang-ulang dalam Al-Quran. Tak percaya, tengok My Quran Time, betul. Ulang maksudnya apa? Diingat-ingatkan lagi. Hari ni dah masuk juzuk kelima An-Nisa. Nampak? Diulang lagi. Semalam diulang lagi. Siapa yang pakai sihir, siapa yang nak ikut tagut, siapa yang nak ikut tangkal, siapa yang nak pakai keris kecil, kain kuning, semua. Ada tak cerita dalam Quran? Semua ada. Sila fikir-fikirkan yang mana hebat, tangkal, keris ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang nak kebal, betul, tapi tak nak mengaji, tak nak ke masjid. Ke masjid tapi masih lagi jipti tu apa? Perkataan baru dalam My Quran Time. Jipti tu apa? Dia masih yakin dengan tangkal, masih lagi dengan bomo, masih lagi yakin dengan tok dukun. Yakin lagi. Sembayang, Quran, Yasin. Tahlil tak cukup 10, 100, 400. Itu pun tengok lauk, betul. Itu kena rendah kita. Tapi perangai jipti, perangai apa? Perangai dia yakin lagi ada lagi satu kuasa yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah bagi Quran tengah-tengah COVID ni, tapi masih lagi leka kita. Itu naik balik hari ni. 6 orang mati hari ni, tuan. Allah, tuan. Kelang dah PKP, betul. PKP betul, tak boleh bergerak. Siapa masuk Kelang tak boleh bergerak. Tapi tak semua tempat. Kita di sini tolonglah, ikutlah SOP, ikutlah apa yang diajarkan. Benda ni bukan kerajaan yang hantar, bukan kerajaan yang ajar, bukan kerajaan punya undang-undang. Inilah undang-undang Allah Ta'ala sebenarnya. Pasal apa? Kelekaan kita. Okay? Saya bacakan sikit sebelum masuk satu perenggan panjang ni. Kita tengok dalam satu khutbah Jumaat yang dibacakan di mimbar Al-Azhar. Saya share sikit, boleh malam ni, ya, nak ingatkan kita, ya. Kami ingin sampaikan seruan ini kepada alam seluruhnya, kepada yang berperi kemanusiaan sekaliannya, yang berada di atas berbagai mazhab, akidah serta agama. Sesungguhnya wabak yang menimpa umat ini yang belum dapat ditangani oleh sesiapa pun, tak kira pakar ataupun ilmu perubatan moden. Sebenarnya ini merupakan suatu peringatan yang menunjukkan kepada manusia yang jelas dan yang dalil, yang lebih daripada dalil, yang kukuh bagi seluruh penciptaan Allah yang satu. Tu diingatkan kita, peringatan yang hebat. Bukan peringatan daripada kerajaan, bukan peringatan daripada siapa, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang satu. Diingatkan kita ni, ya, kena beringat. Diseru ke kita supaya orang yang hebat macam mana pun kena ingat. Negara yang hebat macam mana pun habis juga, betul. Amerika dekat 8 juta, tuan. India hampir 7 juta.
Hebat tak teknologi dia? Semuanya hebat. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dulu orang dijerkah dengan suara langit. Kaum Nabi Saleh. Betul? Unta merah, cerita unta merah. Kaum Nabi Saleh dijerkah. Atau dijerkah, dijerit daripada langit. Pasal perangai yang terlampau biadab. Kaum Nabi Lut diangkat tanahnya sampai ke langit, dipusing ke bawah, dihempas ke dalam laut mati sekarang, laut yang amat masin. Pasal apa? Perangai terlampau teruk daripada binatang ataupun haiwan. Laki suka laki, wanita suka wanita. Betul tak betul? Tu dua je. Sekarang zaman sekarang 4. Betul? LGBT. L apa? Lesbian. G, gay. B, bisexual. T, transgender. Bukan transformer. Transgender. Kalau transformer, good, excellent. Pasal apa? Transformer excellent. Boleh bertukar. Kejap jadi robot, kejap jadi F1, sekejap boleh jadi kontainer. Betul? Macam-macam dia boleh tolong orang. Ini transgender tolong apa? Tu kena-kena kita. Pak, itu yang dia bilang. Allah buat, Allah balas seteruk-teruknya, tuan. Kita tak tahu. Dulu dua je, betul? Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Itu je. Yang zaman sekarang hebat lagi, canggih lagi, 4. Tolong perhati, jangan tengok orang lain, tengok yang dalam keluarga rumah kita. Pasal apa? Dia mengaji sana, mengaji di universiti, mengaji di kolej, mengaji di swasta, macam-macam di luar. Kita tak tahu siapa yang boleh manage. Kalau di rumah, alhamdulillah, ibu dan ayah boleh manage. Kalau di asrama, boleh lagi, tok guru, tok warden semua boleh manage. Ini yang di luar, bebas, sebebas-bebasnya. Tak payah pergi US, tak payah pergi Europe, tak payah pergi UK. Dia sebebas-bebasnya. Hati-hati, tuan-tuan. Tolong tengok, takut antara keluarga kita. Ni dipesankan ni. Saya baca lagi sikit lagi khutbah dia. Apa lagi dikatakan? Yang mencipta dan yang menyempurnakan segala kejadian, dan yang mengaturkan dan yang memberi hidayah. Nampak? Allah saja, tuan-tuan, yang mengaturkan kita, yang mencipta kita, lepas tu yang memberi hidayah. Kini yang datang ramai, betul? Ni yang tak datang lagi ramai. Betul tak betul? Kalau tak percaya, compare majlis ilmu dengan majlis perkahwinan pertama kali. Betul tak betul? Majlis perkahwinan kedua tak ada, malu dia. Kali yang pertama tu, hebat tak hebat majlis kahwin? Hebat. Semua datang, ramai datang. Pasal apa? Pasal majlis hebat, betul? Tapi dia terlupa, ini di rumah Allah Ta'ala, lagi hebat majlis yang sebenarnya. Tapi terlupa dia. Ni memberi hidayah, yang berkuasa atas segala sesuatu. Seruan kedua daripada mimbar kepada seluruh umat Islam di timur dan barat, bertaubatlah kepada Allah. Disuruh kita taubat. Pasal apa? Makin teruk sekarang ni, C19 makin teruk. Tak boleh lah, makin hebat. Apa ubatnya? Kita bertaubat. Bila-bila kita akan diambil. Ambil apa? Ambil nyawa, tuan-tuan. Ni ambil nyawa kita. Pagi tadi Tok Imam baca surah sajadah. Ada tak? Surah sajadah. Sujud sajadah, ada surah sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah, tuan-tuan, saya selalu ulang tu, nak ingatkan diri saya dengan ingat kawan-kawan semua. Kita ni akan dicabut nyawa secara tiba-tiba, tanpa signage. Hari ni ada orang meninggal kan? Tu nampak? Satu-satu orang kampung paya pergi, tuan-tuan. Giliran kita tak tahu lagi. Betul? Saya di Bangi, tapi tak confirm juga, betul? Di Bangi pun sampai juga. Jangan main. Batu kata Datuk Ismail Kamus, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik, mati tak? Mati. Anak dara 3 orang, mati tak dalam kereta? Mati. Tak aksiden pun, tidur je tengah pejam, tak celik-celik. Seorang selamat, tak ada aksiden pun. Rupanya malaikat maut duduk sebelah juga, tidur juga dia.
tapi kerja dia tak habis, betul? Cabut nyawa orang tu, tiga dia cabut. 2 di dalam kereta, 1 dalam hospital. Yang akan selamat hantar hospital, naik ambulans. Rupanya dalam hospital dia dah tunggu situ lagi laju, tuan-tuan. Tu kena renung kita, ya. Nak compare malaikat maut dengan Allah Taala. Sebenarnya yang paling dekat ialah Allah Taala. Nanti kita baca yang ujung ni, ya. Kemudian yang kedua, perbaikilah urusan kamu dengan Allah. Dipesan kita, perbaiki urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita leka, tuan-tuan. Urusan manusia hebat, betul, tapi urusan Allah Taala, Allah, tuan-tuan, kalau kita tak perbaiki, siapa lagi yang nak menolong? Pasal apa? Yang maha menolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita baca tadi, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada siapa nak tolong, tuan-tuan. Masuk dalam kubur pun tak ada siapa nak tolong. Tok Imam balik, Tok Bilal balik, betul? Yang baca talqin balik, yang kambus tadi pun balik, yang pijak-pijak tanah tadi pun balik, yang siram pokok bunga dekat atas tanah tu pun balik, orang rumah balik. Tu kalau orang suami mati. Kalau isteri mati, suami lagi cepat balik. Betul tak betul? Tu kena renung kita. Tu kena renung, tu. Yang seterusnya, urusan kita dengan Allah Taala. Kemudian serahkan urusan kamu kepada Allah. Dialah yang lagi berhak. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Surah apa? Ghafir ayat 44. Cari, tuan-tuan, amalkan tu. Kita tak ada lain nak bergantung kita, betul, selain pada Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Tempat bergantung. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ustaz Zaki, kenal Ustaz Zaki? Ada mengajar sini kan? Dalam Facebook dia tulis, baca ni 100 kali sebelum terbit matahari. Maksudnya kita serah terus bulat-bulat kepada Allah Taala. Apa je urusan kita, tak payah bimbang. Rezeki ke, nyawa ke, penyakit ke, wabak ke, kita terus serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni boleh, tuan, amalkan pagi-pagi. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Baca, tuan, salah satu ayat Al-Quran yang kita buat zikir selain pada ayat yang lain, ya, banyak lagi. Wallahu khairun hafizu wa huwa rahimin, betul. Tu baru surah Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Tak baca semua tak apa, baca sekerat-sekerat tu as a zikir, betul. Cakap putih tu, ya. Sebenarnya kita kena baca. Tak boleh tangguh. Nak baca Quran semua tak terdaya, betul. Tengok My Quran Time tak terdaya. Pukul 10 lelap, 5 minit dah lelap. Apa lagi yang pukul 6? Ni kena renung. Jaga kita. Yang seterusnya dipesan oleh ulama Mesir ini, apa ni lagi? Bertaubat sudah. Kemudian serah urusan. Kemudian kembalilah kepada Allah, dialah sebaik-baik penolong. Disuruh kita balik pada Allah Ta'ala, minta jadi penolong kita, tak ada lain. Sampai ke lubang kubur pun Allah yang tolong kita. Dan tidak akan diuji kamu, ya. Tidak akan diuji, datang ujian melainkan kerana suatu dosa, dan tidak akan diangkat ujian melainkan dengan taubat. Kita ni diuji dengan COVID-19, bukan saja-saja Allah hantar, tuan-tuan. Ada yang something wrong sebenarnya. Betul tak betul? Hari tu dah single number, sekarang dah triple number. Something wrong tak? Something wrong, kata orang Jawa. Jawa Bukit Pelanduk, ya. Orang Jawa Bukit Pelanduk pun cakap putih juga. Something wrong maksudnya apa? Ada masalah yang dihiddenkan, yang disembunyikan, yang masih lagi subhat, masih lagi tak selesa dengan Quran, tak selesa dengan hukum-hukum Allah, masih disembunyikan, nak diteruskan. Kenapa? Pasal nak meraihkan harta, meraihkan pentadbiran, meraihkan kuasa, sampai tak terkira, akhirnya merebak balik. Pasal apa? Nak kerjakan kuasa, kerjakan pentadbiran, kerjakan harta, kerjakan macam-macam, tuan-tuan, bab dunia. Berlaku tak berlaku sekarang? Allah hentam balik sekarang ni. Ni
Pasal apa? Lupa kuasa Allah Ta'ala, lupa pada pesan tu. Bila datang ujian, mesti ada satu yang kita ni something wrong. Kemudian tak terangkat benda bala yang Allah hantar, wabak yang Allah hantar ni takkan diangkat selagi kita tak taubat. Seluruhnya tak bertaubat, tak terangkat bala ni. Apalagi wabak yang hebat ni. Ni pesanan ulama daripada Mesir. Seruan yang ketiga, kami inginkan sampaikan daripada Al-Azhar bahawa kita ni satu alam agar saling tolong menolong. Wahai yang berkemampuan, wahai yang fakir, wahai yang kaya raya, yang sudah berkeluarga, yang bujang, segala negara yang kaya, bantulah pada saudara-saudara kita yang sedang dilanda wabak. Tak boleh duduk tuan-tuan, duduk di rumah, selesa kita, duduk masjid, selesa kita. Langsung tak nak berdoa. Paling minimum pun doa sembahyang hajat. Boleh tak tuan-tuan lepas ni? Lepas isyak kita sembahyang hajat. Boleh? Salah satu yang kita boleh buat. Tak boleh duduk diam tuan-tuan. Sebagai umat Islam tak dibenarkan kita duduk diam. Jangan selesa sangat. Takut tak selesa di akhirat. Dan seruan yang keempat, ya, seruan yang keempat, wahai badan kebajikan, doktor, jururawat, frontliner, ya, teruskan, ikhlaskan terus bab amal murni tersebut, disuruh oleh ulama Mesir. Ya, kemudian ketahuilah bahawa yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah Ta'ala bukan yang di dalam masjid, yang dalam surau, wala musalla ataupun dekat Kaabah. Yang paling dekat orang yang merawat, orang yang jaga orang yang sakit. Itu yang paling dekat, kata ulama di Mesir. Faham tak faham tuan? Tu maksudnya yakin. Jangan kita terasa hebat dalam masjid, dalam surau, kita terlupa doktor yang sampai tak boleh sembahyang, betul? Sampai tak boleh nak buang air, sampai buang air dalam plastik, baju berlapis plastik, jururawat, frontliner, polis, macam-macam. Semua itu di sisi Allah Ta'ala first class tuan-tuan, terbaik sebenarnya. Tak payah, janji dia ikhlaskan diri terus kepada Allah Subhanahu. Tu empat seruan daripada khutbah Jumaat di Al-Azhar. Nak ulang, tolong tengok audio kuliah. Boleh tuan-tuan? Tu. Balik pada kitab tadi, ketahuilah ya, kelebihan ilmu berulang-ulang dalam Quran. Ya, maksudnya tak dihilangkan. Ilmu terus diulang untuk diperingatkan kita. Dalam hadis Nabi SAW, hanya sesungguhnya yang dimaksudkan dengan dia itu ialah ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai dia akan takut dengan Allah Ta'ala. Sakit ya, semakin kita menuntut ilmu, semakin takut kita dengan Allah Ta'ala. Bimbang tuan-tuan kita, takut kita dengan Allah Ta'ala. Bukan bab kubur ni, dengan Allah Ta'ala ni bimbang kita. Pasal apa? Ancaman Allah Ta'ala hebat. Belum masuk kubur, belum masuk hari akhirat lagi. Di dunia ni Allah tunjukkan hebatnya Allah Ta'ala. Sebab tu kita mengaji, kita ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan yang membawa manfaat kita dengan Allah Subhanahu. Tu ilmu yang hebat. Kemudian melengkapi akan dia, ya, melengkapi akan dia iaitu haibah kepada Allah Ta'ala. Haibah ni apa? Haibah ni kita tahu Allah tu yang paling hebat. Tak ada siapa lain yang paling hebat. Ya. Tu diajar oleh Datuk Ismail Kamus satu zikir, la ilaha illallah subhanazil haibah wa qudrah. Satu zikir nanti saya share, ya. Satu zikir kita amalkan. Kita bukan kita terasa hebat, kita rasa kita hebatnya Allah Ta'ala. Rasa Allah tu hebat, takut dengan Allah Ta'ala. Dan artinya seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatir, yang maksud hanya mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu daripada hambanya yang ulama. Ni ulama ni bukan tok guru, bukan tok ustaz kan. Ulama ni yang paling takut dengan Allah Ta'ala ni, ya. Orang biasa pun jadi ulama. Bukan hebat ilmu dia, bukan tok guru. Dia sebenarnya setengah jam tak azan lagi dah sampai dah. Takut apa? Takut tak sempat sembahyang. Dia dah standby. Tengah cuci longkang lagi 15 minit nak azan, dah sampai dia. Bimbang, tak bersih lagi diri. Dia bimbang, terlepas waktu sembahyang. Tu kita tengah-tengah sembahyang baru sampai. Boleh panggil ulama? Jauh tuan-tuan.
Bukan tengah sembahyang, masbuk tak tahu berapa kali. Tu kita dipanggil, layak kita panggil apa? Al-masbuki. Betul. Tu suka buat masbuk. Tak ada rasa rugi. Betul? Tak ada rasa rugi. Hari ni Jumaat, betul? Kadang-kadang tu dah habis khatib baca khutbah baru sampai. Agak-agak apa yang dapat? Rugi tak rugi? Serugi-ruginya. Hari Jumaat, padahal cuti, padahal pencen, padahal kadang-kadang pukul 1 dah waktu last hour, dah boleh masuk masjid, betul? Masih lagi lewat bertenang. Siapa? Ngerokok. Ngerokok. Allah. Tak bimbang dia dengan Allah Ta'ala. Dah azan dah, habis. Kering tekak tukan azan. Habis dah. Dah apa? Dah qamat. Lagi baru sampai tuan. Tengah sembahyang lagi baru sampai. Ada lagi. Tu kadang-kadang kita tegur lah. Tolong tegur. Ya, hari Jumaat kita tegur. Ya, pujuk yang di luar tu, pujuklah. Masuklah ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat ni ada satu waktu mustajab. Satu waktu mustajab untuk kita dimakbulkan doa. Antara dua khutbah. Tu rugi tak angkat tangan. Tapi masa itulah yang paling sedap tidur. Betul tak betul? Itulah boleh dapat. Pasal apa tidur? Kenyang. Ngantuk, betul. Sebelum sembahyang dah bantai, mandi. Ayam tiga rasa, ikan tiga rasa. Sebelum solat, rugi tu tak? Dan paling sedih lagi, dia tak tahu hari Jumaat ada mandi sunat hari Jumaat. Ada tak? Ada tuan-tuan. Jangan kita mandi sunat hari raya. Idul Fitri je mandi sunat. Hari Jumaat tu raya kita tiap-tiap minggu. Kita bukan raya Idul Fitri je. Hari Jumaat tu raya orang Islam. Tapi kadang kita terlupa tak mandi sunat hari Jumaat. Mandi wajib selalu. Ya? Rugi tak rugi? Rugi kita. Tolong ingatkan. Tu yang mengantuk, lemah, masuk masjid baru ambil wuduk, dah lelap. Baru basah lagi pipi tu air wuduk. Lelap juga rugi. Pasal apa? Tok khatib kata, "Ittaqullah." Takutlah kepada Allah. Takut dia. Lelap terus. Tak percaya duduk saf belakang tengok. Allah. Terkejut malaikat pasal apa? Makhluk yang tak berkepala ramai. Pasal apa? Kepala hilang dalam baju Melayu, dalam jubah. Lelap tuan-tuan. Allah. Tiap-tiap minggu. Waktu bila dia sedar? Ibadallah. Doa tu itu khatib. Bangun dia. Tahu dah. Tu. Nampak kerugian amat sangat. Tanya tadi khutbah apa? Tak ingat lah. Bukan tak ingat. Memang tak dengar langsung. Habis daripada mukadimah sampai habis. Rugi tuan-tuan. Ni kena ingatkan balik. Balik pada kitab tadi. Azan lah. Belum ni? Belum lagi. Bagi tahu kena ikut SOP. Maka menyatakan ia akan bahawasanya takut itu melazimkan akan ilmu, dan difaham daripada ini bahawa ulama itu hanya mereka itulah yang takut akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Khasyah ayat 80 yang bermaksud dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Berkata tak ada berkata kosong je, tapi mesti ada bab ilmu, mengaji kita. Tu penting catatan tuan-tuan. Bila mengaji ni cari ilmu, tak kira ilmu matematik ke, bahasa Malaysia ke, English ke, ilmu yang kita mengaji, catatan tu penting. Kalau tak ada catatan dia takkan masuk, kecuali dia memang betul-betul hafiz. Dia sekali dengar dia boleh hafal. Buka satu page tu dia boleh hafal. Dia scan masuk dalam otak. Tu. Tak, kita 1.5 gig je. Tak boleh lebih. Betul? Tu rugi tu. Dan berkata mereka yang mempunyai ilmu, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 7, artinya mereka yang mahir dalam ilmu. Tu. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Taha, artinya kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu wahai Tuhanku akan ilmu. Ini selalu dia dipesankan oleh tok guru saya, Ustaz Abdullah Fatani, ya, salah seorang yang tok guru baru meninggal tahun lepas. Apa dia kata? Baca waktu khutbah Jumaat berhenti tu, kita baca Rabbil zidni ilmi. Tu selalu tu Ustaz Fazrul dalam My Quran Time baca. Kita ambil tu screenshot surah Taha ayat 114. Betul.
Tu 114 suruh kita amalkan. Untuk kita tambah ilmu. Bukan ilmu tu terus tambah. Kita dengar je majlis ilmu, kita suka. Senang datang surau, senang datang masjid. Tak berkeliaran di rumah. Orang berkeliaran di luar, dia tak berkeliaran di rumah. Selesa dah pasal apa? Dah PKP tu, selesa sangat dia. Terus tak datang masjid. Tu kesian dia. Artinya kata olehmu, tambahi olehmu wahai tuanku akan ilmuku. Dan demikian lagi sabda Nabi SAW yang artinya bahawasanya segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya itu kerana membesarkan orang yang menuntut ilmu. Allah tuan. Daripada rumah tadi kita keluar niat nak cari ilmu, datang ke masjid, ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, alhamdulillahillazi sakhkhara lana, sampai habis. Lepas tu bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbil ghafurur rahim, sampai ke masjid. Allah tuan, siapa yang ikut? Malaikat. Tu malaikat berduyun-duyun di atas tuan-tuan. Tak payah risau kita jadi saksi. Tak payah nak selfie tuan. Tak payah nak selfie. Aku tengah menuntut ni, jangan kacau aku. Tak payah. Malaikat tahu dah. Allah lagi Maha mengetahui. Tu kena renung kita bab-bab tu. Pasal apa? Malaikat follow kita sebenarnya. Bahawa segala malaikat merendahkan sayapnya itu kerana membesarkan orang yang menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW lagi yang artinya ulama itu mempusakai akan anbiya. Tu yang beturutan kita punya ilmu sampai ke sekarang ni. Tak payah risau. Dan sabda Nabi SAW yang artinya orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui, yakni menjamin oleh Allah Ta'ala dengan rezekinya. Allah tak payah bimbang rezeki kita. Pak, bila bimbang dia tak datang masjid. Betul tak betul? Meniaga dia tengah malam. Ni tengah malam ada orang meniaga tak? Meniaga. Tu tak salah meniaga, tapi adakan masa dengan ilmu. Tu di Johor Wak Karamun meniaga juga. Tapi My Quran Time dia tak miss. Meniaga maju, bukan korporat pun, jual jemput-jemput je. Tapi settle anak-anak dia, tanggungjawab dia. Rezeki memang Allah jamin. Cuma orang yang tak yakin dijamin. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Amalkan tuan-tuan, tu nama Allah Ta'ala. Kemudian, maka hanya sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, iaitu semuanya dikhendaki, iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan di dalam akhirat. Ilmu daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah azan.
InsyaAllah kita turunkan sikit. Dan segala ilmu yang memberi manfaat itu telah disebutkan di dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf itu, semua ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Kerana ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tarikat seperti yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, iaitu asal kitab ini, dan seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, yakni ilmu tarikat. Ni ya, yang kita tak sampai lagi situ, kita baru mula-mula, baru nak bermula dan lain. Dan dari kerana inilah Sayyid Syekh Abu Hasan Al-Sazili radhiyallahu anhu, man lam yataghalgha fi hizbi ulumi, yakni uluma sufiyah, mata musirran al-qabair wa huwa la ya'lam. Artinya barang siapa yang tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, nescaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar-besar, padahal tiada ia mengetahui akan yang demikian itu. Maksudnya kena belajar juga bab tasawuf, fikah, semua kena mengaji tuan-tuan. Tak boleh tinggal kita dah dibimbangi berdosa tanpa ilmu, mati jahil kita. Langsung yang paling hebat, tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, tak tahu pula kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibnya kita belajar. Dan lagi kata Syekh Ibnu Abbad radhiyallahu anhu di dalam syarah hikam dia, wa hazihil ulumu hiyallati yanbaghi lil insani an yastaghriq fiha umruhu tawila wala yaqna'u minha biqasirin wala qalilin wa ma hadhihi ulumi qad yahtaju ilaiha wa rubbama adarra bisajibihi mudawamatuhu alaiha wa qad ista'aza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khabri masyhuri anhu min ilmi la yanfa'u. Dan segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, iaitu sayugia bagi seorang bahawa mengkaramkan, menghabiskan di dalam menuntutnya akan umurnya yang lanjut itu, dan jangan ia merasa memadai daripadanya dengan banyak, dan jangan memadai ia dengan sedikit. Dan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada ia berkehendak kepadanya, dan terkadang memberi mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu pada mengekali ia atasnya. Dan bahawasanya telah minta peliharakan Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu, seperti yang tersebut di dalam hadis yang masyhur daripadanya, iaitu hadis sabda Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Aku minta, artinya sabda Nabi, aku minta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Tu doa dia. Maksudnya kita ni mengaji ilmu supaya kita ni karam menghabiskan umur kita. Umur kita ni tak berhenti dengan bab carian ilmu. Biar karam dengan ilmu tu. Jangan kita karam dalam bab dunia. Kalau karam dengan bab dunia, memang lemas kita akan datang. Tapi dengan ilmu kita hidup sehidup-hidupnya. Jadi bekal untuk kita satu lagi alam yang hebat. Tu karam bab ilmu, menuntut akan umurnya yang lanjut itu, umur panjang Dan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu terkadang tiada terkendak, terkadang memberi mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu, ada mengekali ia atasnya dan bawahnya telah minta peliharakan Rasulullah SAW daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Ini kita diingatkan, minta kepada Allah. Kadang-kadang ilmu tu kadang terlepas ataupun terlepas pandang ataupun tersesat kita.
Tu nak mengaji ni kena hati-hati juga sebenarnya. Ya, minta pada Allah Taala, doa tu di bawah. Aku minta pada Allah Taala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Mohon kepada Allah Taala, biar kita belajar walaupun sedikit saja, satu ayat saja kita dapat tidak karam dengan apa? Karam dunia, tidak sesat. Minta Allah pelihara kita. Ya, tu panjang lagi bab ni tuan-tuan. Kita kat tukut malam ni, ya, bab kelebihan ilmu. InsyaAllah kita sambung bulan depan bab kelebihan ilmu ni. Tandakan ya muka surat 15 ya, perenggan yang bawah sekali insya-Allah. InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya. InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya mohon tuan-tuan minta izin malam ni lepas isyak kita sembahyang hajat, minta wabak malam ni, jauh dari wabak di Indonesia ni. Kemudian minta juga untuk hajat anak saya di sana, di Turki, 3 orang pun hebat juga. Kita sini baru 12,000, sana dah 300,000, 320,000. Tapi yang sembuh dah 285,000, 250,000. Kita mohonlah ya, masih sihat lagi, tak ada apa-apa, tapi kita teruskan doa. Nak balik tak boleh, pasal apa? Dah di lock, dah lebih pada 100,000, memang tak boleh balik lah. Tu negara luar insya-Allah. Mohon doakan, lepas tu sembahyang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anshari minna wa qdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahasanna bijabaru wa tasamna bima allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah di luar sana ada jualan makanan kesihatan dan air zam-zam. Siapa yang tak ada peluang dengan air zam-zam, ada di luar sana insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang sudah hadir di malam ini, bila kita dapat masjid dan selepas nanti ke taman semayang waktu isyak, lepas tu semayang hajat, minta jauhkan kepada COVID-19, juga anak ustaz yang berada di di luar negara, dan juga ustaz yang jualan di bawah sana. Siapa yang berhajat boleh dapatkan jualan di bawah sana. Saya sedang beri taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.